Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita, perkongsian kita, insya-Allah dalam rangka untuk kita membina kekuatan, membina kefahaman, dalam rangka untuk sama-sama kita meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini mari sama-sama kita memperdalamkan selawat kita, salam kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasul dengan penuh kasih sayang, dengan perasaan, iaitu kita amat-amat menghormati baginda Rasul, kita amat-amat menyanjungi dan kita merasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perasaan kasih sayang kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita juga memulakan majlis kita dengan kita membina dalam hati kita satu perasaan untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, iaitu perasaan untuk kita meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, iaitu kita bersama-sama menjadikan kita kata seluruh hidup kita ini sebagai ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak jadikan sembahyang kita, puasa kita, hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama sekali lah, iaitu kita mentajdidkan iman kita, kita mentajdidkan, memperbaharui iman, memperbaharui tekad niat kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sama-sama akan cuba melihat, menyambung apa yang telah kita bincang pada 2 hari lepas, iaitu berkenaan dengan kekuatan solat sebagai satu daripada perkara yang kita kata penting di akhir zaman, iaitu berkenaan dengan membina kekuatan di dalam solat. Dan kekuatan dalam solat ni bukanlah hanya semata-mata kita sembahyang, kita baca, kita faham, tapi
Dia ada dia punya syarat-syarat dan sifat-sifat dia. Yang pertama ialah kita mesti ada kehadiran hati. Kita dah bincanglah berkenaan tajuk itu. Dan kemudian kita mesti ada dalam diri kita satu perasaan untuk kita cuba faham apa yang kita baca, apa yang kita sedang berhadapan. Kita sedang berhadapan dengan Allah, tafahum. Kemudian yang ketiga ialah kita nak merasai keagungan Allah, kebesaran Allah, ta'zim. Kita nak merasakan bahawa kita ni kerdil, kita ni memerlukan Allah, kita ni amat fakir, kita ni tadaruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita memerlukan Allah. Dan kemudian selepas itu kita nak merasakan kehebatan Allah, merasai kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasai bimbang dan takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasai kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang merupakan kita kata punca kewujudan kita. Rezeki kita, semua yang ada pada kita adalah merupakan dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak merasai kehebatan Allah. Kita telah pun berbincang berkenaan itu, dan insya-Allah kalau boleh kita cuba rujuk baliklah kepada kita punya perbincangan itu. Pada hari ini kita akan sambung lagi dengan satu lagi perkara yang penting di dalam solat, iaitu kita mewujudkan satu perasaan disebut ar-raja. Dan ar-raja ni apa? Ar-raja ini ialah kita memberikan harapan, meletakkan harapan, meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ar-raja inilah yang akan menyebabkan kita menjadi lebih tenang dengan suasana-suasana yang ada. Kita akan menjadi lebih tenang kerana pergantungan kita, atau kita kata pengharapan kita. Ar-raja ni pengharapan kita, persandaran kita itu adalah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimanakah cara kita untuk melihat kepada ataupun bergantung harap kepada Allah ini, ataupun kita sebut sebagai bersandar kepada Allah ini, ialah dengan kita mengenal Allah juga, dan dengan kita mengenal lutfillah azza wa jalla, kehalusan Allah, kehalusan Allah, kemurahan Allah, kenikmatan Allah yang telah dikurniakan kepada kita, di mana Allah Taala memberikan nikmat kepada semua orang. Walaupun kadang-kadang kita kufur nikmat, walaupun kadang-kadang kita tidak berada dalam keadaan yang taat, tidak berada dalam keadaan yang kita kata melakukan ma'ruf, taat kepada Allah. Kadang-kadang kita bermaksiat, kadang-kadang kita lemah dalam kehidupan kita, mungkin sebab kita ni kurang bertaubat, kurang berzikir, kurang baca Quran. Jadi kita rasa kita ni serba kelemahan, serba kekurangan. Maka serba kekurangan dan kelemahan itu adalah merupakan perkara yang akan dirawat dalam hati kita apabila kita ada kita kata ar-raja. Ar-raja ni kita berpegang, ataupun kita sebut sini berharapan, mempunyai harapan kepada Allah. Dan harapan kepada Allah inilah yang akan membawa kepada ketenangan, membawa kepada ketenangan, membawa kepada kekuatan. Jadi bila salat, walaupun kita penuh dengan kelemahan, walaupun kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kelalaian, sebelum sembahyang mungkin kita macam-macam kita buat, contoh, maka kita akan merasakan ketenangan bersama dengan dosa kita tadi, kerana adanya cebisan-cebisan harapan kita, ataupun kekuatan-kekuatan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harap itu adalah merupakan perkara yang penting untuk kita sama-sama perdalamkan. Jadi harap ini adalah merupakan satu perasaan. Ar-raja ini adalah satu perasaan, iaitu kita berharap, kita optimis. Kita be positif. Kita be positif dengan perasaan hati kita yang senang, yang merasa senang kerana merasai sesuatu yang kita inginkan, yang kita senangi. Dalam hal ini kita melihat bahawa ar-raja itu adalah merupakan satu keterikatan hati yang terikat, terpaut kepada sesuatu yang diinginkan, yang dihajatkan. Yang pertama sekali ialah rahmat Allah, rahmat Allah. Dan hati itu terpaut, terikat dengan janji Allah.
dengan janji Allah. Apa janji Allah? Allah Subhanahu Wa Taala berjanjikan kepada orang-orang yang beriman padanya, orang yang taat padanya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walaupun orang tu sering buat silap. Dia buat silap, dia berdosa, dia bertaubat. Dia berdosa, dia bertaubat. Kemudian apabila dia melakukan maksiat dan dia melakukan bahawa dia merasakan bahawa apa yang dilakukan itu tidak kita kata tidak lengkap, tidak sempurna, maka dia pun ada harapan. Harapan adalah yang menyebabkan dia terus beramal pada jalan Allah, beramal untuk mendapatkan keridaan Allah. Menurut Al-Alim Ibn Qayyim rahimallah, dia mengatakan ar-raja itu menuntut kepada tiga perkara. Tiga perkara kita mesti ada untuk kita mendapatkan, kita kata ar-raja ini, harap ini, berharap kepada Allah ini. Yang pertama sekali dia kata ialah cinta kepada apa yang diharapkan. Kita mesti sayang kepada Allah. Apabila kita ada perasaan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu barulah ada dalam hati kita secara natural untuk mengharapkan Allah. Untuk mengharapkan Allah. Dan walaupun kita tahu kita lemah, walaupun kita tahu kita penuh dengan dosa, tetapi apabila kita sayang kepada Allah, maka di situlah harapan itu akan wujud. Harapan itu akan wujud. Yang kedua ialah Ibn Qayyim menggambarkan bahawa ar-raja juga menuntut supaya kita ada satu perasaan bimbang. Bimbang apa dia? Yang kita harapkan tu hilang. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan tu contohnya ialah redha Allah. Yang kita harapkan itulah contohnya ialah kita gambarkan sebagai syurga Allah, janji Allah. Yang kita harapkan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Maka kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata apa? Dia kata orang yang ada sifat raja ini juga bimbang. Dia bimbang kalau-kalau yang dia sayang tadi itu, yang dia bergantung tadi itu hilang, dia bimbang. Maka kebimbangan itu menyebabkan dia semakin memperkuatkan harapan dia. Dan yang ketiga ialah dia berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan. Dia berusaha, dia bersungguh-sungguh. Kalau dia kata tadi punca kita mempunyai ar-raja pada Allah, sifat ar-raja, kita berharap pada Allah, itu puncanya ialah sayang. Puncanya ialah sayang, maknanya al-hub. Kita sayang kepada Allah, kita yakin kepada Allah, maka dia akan menimbulkan perasaan berharap kepada Allah tadi. Maka sekiranya kita yakin begitu, maka sudah tentu kita akan menjaga kasih sayang. Sayang kita pada Allah, Allah sayang pada kita. Kita jaga, kita pelihara benda itu. Maka sekiranya tidak ada tiga perkara ini, bukan saja disebut sebagai harap, tapi disebut sebagai tamanni. Tamanni apa? Tamanni ialah kita berangan-angan. Bukan satu harapan, tapi kita berangan-angan. Yang perbezaan antara orang-orang yang berharap dengan orang yang tamanni ini, yang berangan-angan, orang yang raja, itu orang yang tamanni ini dia akan menjadi malas. Dia menjadi leka, dia hanya harapan, dia mengangan-angankan tanpa dia membulatkan dia punya usaha dia, tanpa dia membulatkan perasaan dia, kenal dia kepada Allah, dan tanpa dia membulatkan untuk mencapai apa yang digambarkan sebagai berharap tadi. Dan kemudian kita nak pergi kepada mungkin kepada bagaimana nak merawat merawat ar-raja ni, ar-raja ilallah ini, raja kepada rahmat Allah tadi. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan Allah, bahawa kita hendaklah berpegang kepada rahmat Allah. Nombor satu, kita mesti berpegang. Yang pertama, yang utama sekali, kita berpegang pada rahmat Allah. Dan kita bukan bergantung, berpegang, berharap kepada amalan kita. Yang pertama sekali, hati kita, pemikiran kita, hendaklah kita meletakkan sandarannya, harapannya kepada Allah. Sebab Allah yang maha berkuasa kan, Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung. Jadi kita letakkan pengharapan itu kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya, sesetengah manusia, daripada tanda berpegangnya seseorang itu berpegang dengan amal. Apakah tanda seseorang itu berpegang dengan amal? Kita ni berharap pada amal, berpegang dengan amal, dan apabila berkurangnya berharapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia melakukan kesalahan. Jadi apabila kita buat dosa, apabila kita buat satu dosa,
Ataupun apabila kita kurang dalam amalan kita, wirid kita. Contohnya wirid kita yang biasa kita buat, kita kurang. Kemudian kita pun merasa jauh daripada rahmat Allah. Kita rasa kita jauh. Bila kita kurang bersedia dalam sesuatu amalan, kita kurang buat amalan tersebut, sepatutnya kita buat begini-begini tapi tak boleh buat. Ataupun kita rasa kita sedang melakukan dosa, kita tercebur dengan dosa, kita tercebur dengan maksiat, maka pada ketika itu hati kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita merasai jauh daripada rahmat Allah. Hati kita merasai jauh daripada kasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya berlaku demikian, maka maknanya kita bukan lagi berpegang, belum lagi berpegang dengan rahmat Allah. Kita masih lagi bergantung, berpegang dengan amal. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu merasa begitu? Kerana dia masih lagi tidak berpegang dengan rahmat Allah, tidak berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mulia yang sudah mengenal Allah dengan mendalam, sesiapa yang telah mengenali Allah dengan cara yang mendalam, dalam keadaan apa pun mereka tidak akan kurang harapnya kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, yang kenal Allah, Allah ni maha baik, Allah ni maha penolong, maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan? Jadi orang yang kenal Allah dengan hati dia tadi, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, maka dalam keadaan apa pun, sama ada dalam keadaan taat atau dalam keadaan dia tercebur dalam maksiat, maka mereka tidak akan berkurang harapnya, rajaknya kepada Allah. Ini penting, kita nak kena cek diri kita, merasai. Baik ketika mereka melakukan taat, ataupun mereka sedang diuji dengan maksiat. Kadang-kadang Allah uji kita dengan maksiat, kadang-kadang Allah uji kita dengan taat. Jadi ketika taat ataupun ketika sedang diuji dengan maksiat, harapan mereka terhadap Allah sama, maknanya sentiasa tinggi. Harapan kepada Allah ni sentiasa tinggi. Kenapa? Sebab kerana mereka tidak berpegang kepada amal. Kita tidak bergantung kepada amal. Jadi harapan dia tidak bergantung kepada amal. Mereka berpegang dengan rahmat Allah. Jadi Allah ni sentiasa memberi rahmat. Allah ni sentiasa memberi kebaikan. Jadi mereka berpegang dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kenal Allah, apa pun jadi dalam hidup dia, apa pun perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan dia, dia sentiasa tenang kerana dia berharap pada rahmat Allah. Dia berharap kepada anugerah Allah. Harapan dia sentiasa ada. Dan dia tahu Allah akan sentiasa memelihara dia, akan sentiasa memberi rahmat kepada dia. Maka dia tak rasa untuk nak jauh daripada Allah, walaupun dalam keadaan maksiat, dalam keadaan. Sebab tu dia boleh bertaubat kepada Allah, dia boleh kembali kepada Allah, dia boleh minta ampun pada Allah, dia boleh menangis kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan Allah, sebenarnya apa yang kita nak kena sebut di sini, kita ni akan hati kita, roh kita akan merasa nikmat apabila kita telah mula merasai bersama dengan Allah, merasai bersama dengan Allah, dan kemudian kita merasai akan pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Malahan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita, seseorang itu berdoa kepada Allah dengan sepenuh harapan, dengan keyakinan dan harapan, keyakinan dan harapan. Maka apa yang ada pada Allah itu lebih besar daripada keyakinan dia, daripada harapan dia. Ini mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau seseorang itu berdoa dengan harapan yang tinggi, maka apa yang ada pada Allah itu, yang Allah nak bagi pada dia, yang Allah nak anugerahkan pada dia, yang Allah nak rahmati dia, lebih tinggi daripada apa yang diharapkan tadi. Ini nak menunjukkan Allah Maha Agung, Al-Azim. Allah Maha Tinggi, Al-A'la. Jadi kalau kita berdoa, kita minta sungguh-sungguh dan harapan kita tinggi kepada Allah, maka sudah tentulah Allah SWT lebih tinggi. Kesempurnaan dia, kehebatan dia, keagungan Allah lebih tinggi daripada harapan kita tadi. Kita rasa itu dah sempurna, tapi dia lebih tinggi. Ya, sebab itulah orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, harapan dia sentiasa tinggi. Walaupun dia berada di dalam keadaan yang digambarkan tadi sedang berdosa.
sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita kata bermaksiat, tapi dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Contoh, kita susah beramal. Satu ketika mungkin kita tengah down, ataupun tengah letih, ataupun sedang dalam keadaan iman kita lemah, maka kita susah beramal. Dan taubat sudah kita, minta maaf, kita sudah beramal, kita sudah bertaubat, dan kita melakukan syarat-syarat taubat, kita ikut apa syarat-syarat taubat, kita laksanakan, dan kemudian kita bertakwa, kita jaga takwa kita. Kita sudah beramal, kita sudah bertaubat, kita sudah melakukan syarat-syarat taubat, ikut apa yang diperintah Allah, kita telah bertakwa, kita telah istiqamah, kita boleh istiqamah dengan amalan tadi, kita laksanakan tadi, maka jangan sekali-kali kita berpegang, kita cenderung, kita gembira dengan taubat kita, dengan takwa kita, dengan istiqamah kita. Jadi apabila kita dah boleh beramal, kita dah boleh sembahyang kita dah lebih baik daripada sebelumnya, kita boleh berzakat, kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran, kita boleh bangun malam, kita boleh berpuasa. Benda-benda yang Allah perintah kita boleh buat. Kita tak elak, kita boleh mengelakkan daripada maksiat. Kita tahu sepatutnya kita buat maksiat hari ini, tapi alhamdulillah kita tak buat maksiat. Kita tinggalkan maksiat, kita bertaubat, kita bertakwa, dan kita boleh istiqamah. Maka orang yang mengenal Allah, maka jangan sekali-kali dia bergembira. Jangan sekali-kali dia berasa cenderung, rasa tenang dengan taubat, takwa dan istiqamah tadi, dengan amalan dia. Jangan sekali-kali kita berpegang dan bersandar dan merasa gembira dengan taubat, takwa dan istiqamah. Jadi jangan kita rasa gembira dengan amalan kita lah, secara ringkas. Jangan rasa gembira dengan amalan kita. Kita dah boleh beramal ni, sebab selalunya kita gembira bila kita beramal. Kita boleh sembahyang, boleh naik haji, seronok boleh naik haji. Boleh pergi umrah, seronok. Kita merasa gembira dengan amalan kita, dengan taubat kita, dengan takwa kita, dengan istiqamah kita. Kenapa kita tidak boleh gembira dengan amalan kita? Kenapa kita tak boleh gembira dengan taubat kita, istiqamah kita? Kerana takwa, taubat dan istiqamah itu adalah merupakan sebahagian daripada amalan syariat, amalan yang Allah syariatkan kepada kita, dan amal itu tidak boleh membawa kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi kita tak boleh nak rasa bahawa amal kita tu boleh bawa kita masuk dalam syurga, bawa kita masuk untuk confirm dapat redha Allah, kan? Belum tahu, dan belum tahu lagi akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu. Bukan belum tahu, memang tak boleh. Amal kita tak boleh nak bawa masuk syurga. Jadi kita tidak perlu gembira dengan itu, dengan amal tadi. Jadi apa yang kita nak gembirakan? Apa yang kita nak banggakan? Apa yang kita nak rasa tenang bila kita beramal? Kita bergembira, kita bangga, kita rasa seronok sebab apa yang kita buat tadi, amal tadi tu, takwa tadi, taubat tadi, takwa tadi, istiqamah tadi yang kita buat tadi tu, contohnya adalah merupakan rahmat Allah. Jadi kita gembira bukan sebab kita boleh beramal. Kita gembira bukan sebab kita boleh melaksanakan sesuatu perkara yang baik, boleh sembahyang, boleh puasa, boleh apa, tetapi kita gembira kerana rahmat Allah mengizinkan kita beramal. Rahmat Allah mengizinkan kita bertaubat, bertakwa dan istiqamah. Rahmat Allah yang datang kepada kita sehingga menyebabkan kita boleh bertaubat, bertakwa dan istiqamah. Dan rahmat inilah yang kita gembirakan. Ini yang kita gembira. Sentuhan daripada Allah tadi. Rahmat Allah memberi hidayah pada kita. Rahmat Allah memberi taufik kepada kita supaya kita boleh beramal. Hidayah supaya menjadi petunjuk pada kita. Taufik supaya kita melaksanakan petunjuk tadi. Jadi kita gembira bukan sebab kita boleh beramal, tapi kita gembira kerana kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita gembira dengan amal kita, apabila kita gembira dengan amalan kita, apabila kita gembira dengan takwa yang kita lakukan, maka kita pun berpegang kepada amal. Maka kita pun bersandar kepada amal. Dan bila kita berpegang dengan amal itu,
Sedangkan amal kita kepada Allah tu turun dan naik. Ada masanya rendah, ada masanya tinggi, ada masanya buat maksiat, ada masanya kita buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah apabila amal itu naik dan turun, contohnya bila kita berbuat maksiat, kita terjatuh dalam maksiat, maka pada masa itu kita pun rasa jauh daripada Allah. Bila kita masa kita buat taat, maka kita pun rasa dekat dengan Allah. Padahal Allah ni sebenarnya sentiasa berada dalam keadaan yang tinggi, tidak jauh, tidak dekat macam mana yang kita perasan, kita rasakan. Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dekat dengan kita. Sentiasa dekat dengan kita. Sebab itulah kita tidak boleh bergantung dengan amal kita, tidak boleh bergantung dengan takwa ataupun syariat yang kita buat, yang diberikan, tetapi kita berpegang, kita bergantung dengan rahmat Allah. Kita nak rasa bila kita boleh beramal tu, kan, bukan amal yang gembira. Kita gembira, kita tenang dengan amal tadi, tapi yang menyebabkan kita gembira betul-betul sebab kita boleh beramal. Allah bagi kita kekuatan tu amal. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita, sama ada kita lemah, kita kuat, sentiasa kita dekat dengan Allah. Jadi mungkin kita sakit, kita lemah, letih, nak buat amal kita rasa tak kuat, tak mampu. Tapi kita bukan berpegang dengan amal, kita berpegang dengan rahmat Allah. Maka kita tahu kita tak mampu nak sembahyang berdiri, kita sembahyang duduk. Tak mampu nak sembahyang duduk, kita sembahyang baring. Tapi kita boleh sembahyang kepada Allah, boleh menyembah dengan maksima yang kita boleh buat tadi. Maka kita gembira sebab itulah rahmat Allah. Contoh, ada orang boleh bersedekah, kita selalu bersedekah. Contohnya, tiba-tiba satu hari kita tidak boleh bersedekah. Mungkin sebab duit kita tak ada ke sebagainya. Jadi kita pun sedih. Sebab itu maknanya kita bergantung dengan sedekah. Kita tak bergantung dengan rahmat Allah. Sebab bila kita bergantung dengan rahmat Allah, hati kita ni akan sentiasa terpujuk untuk kita mendekati Allah, bersama Allah. Kita rasa gembira, tenang sentiasa bersama Allah. Yang penting kita kata, kita buatlah apa yang Allah beri pada kita semampu yang boleh. Sebab itulah apabila kita berpegang dengan rahmat Allah, apabila kita berpegang dengan rahmat Allah itu, kita bersandar pada rahmat Allah, maka kita akan selalu dekat dengan Allah. Baik dalam keadaan maksiat, kita dekat dengan Allah. Walaupun dalam waktu dan taat, kita pun dekat dengan Allah. Kerana kita berpegang dengan Allah, dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Kalau kita pegang dengan amal kita, nanti bila kita kurang amal, kita down, kita rasa jauh, kita pun rasa dekat jauh daripada Allah, jauh hati kepada Allah. Kita rasa jauh kasih sayang kita kepada Allah. Daripada kita bergantung kepada amal, kenapa kita bergantung kepada amal sedangkan amal itu tidak boleh membawa kepada syurga? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadakumul jannah. Tidak akan masuk seseorang itu, selamanya tidak akan masuk ke dalam syurga bi amali, dengan amal dia. Jadi seseorang itu tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amal dia. Jadi oleh sebab itu, buat apa kita berpegang dengan amal kita, berharap pada amal kita, tetapi gembira dengan amal kita, gembira dengan takwa, gembira dengan sembahyang kita. Apa yang kita gembirakan, kerana yang kita gembirakan itu tak bawa kita ke syurga, tetapi kita gembira dengan rahmat Allah yang memberikan izin pada kita untuk sembahyang. Rahmat Allah yang memberikan izin kepada kita untuk bertaubat, bertakwa, beristiqamah. Jadi kita hubungkan sentiasa kemampuan kita untuk beramal itu dengan Allah. Ataupun kelemahan kita, maksiat, dosa yang kita lakukan, kita hubungkan dengan rahmat Allah supaya kita boleh taubat, patah balik pada Allah. Kalau dosa, kita patah balik pada Allah dengan rahmat Allah, kan. Kalau kita tak bergantung kepada dosa, maka kita pun jatuh. Hati kita tadi. Kemudian ditanya oleh sahabat Rasulullah tadi, kan, Rasulullah SAW sebut tidak akan masuk surga selamanya seorang itu yang dengan sebab amalan dia. Maka qalu, kata sahabat Rasulullah SAW, walau anta ya Rasulullah, walaupun kamu. Qalu walau ana.
Jadi walaupun kamu ke ya Rasulullah tak boleh masuk syurga dengan amal. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam macam ya, walaupun aku pun akan masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Jadi hanya rahmat Allah sahajalah. Apabila dia memberikan kepada kita akan rahmat dia, maka pada ketika itulah kita boleh beramal. Kita boleh meningkatkan kita kata kekuatan kita, boleh menyelamatkan hidup kita ni, dilindungi. Dan rahmat Allah akan melindungi kita, rahmat Allah akan memperbaiki amalan kita, rahmat Allah akan menyebabkan kita bertaubat daripada lemah kepada kuat. Dan rahmatnya inilah, rahmat Allah inilah yang kita nak rasa dalam hati kita. Kita nak rasa dalam hati kita dan kemudian kita gembira dengan rahmat Allah. Sebab itulah bila kita boleh bertaubat, kita astaghfirullahalazim, kita menyedari dosa kita, kita menyesal dosa kita contohnya. Kita menyesal dengan dosa kita, kemudian kita pun boleh bertaubat. Astagfirullah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita gembirakannya kerana Allah beri rahmat kepada kita. Boleh bertaubat. Kita rasa rahmat Allah. Kita rasa kasih sayang Allah. Jadi bila kita latih diri kita dengan perasaan ini, maka ketika itulah akan meningkatkan, akan mewujudkan, akan meningkatkan, akan memperkuatkan ar-raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bergantung, bukan maknanya tidak bergantung amal kita tak beramal. Bukan macam itu, tapi maknanya bila kita beramal, kita tak rasalah amal kita itulah yang hebatnya. Amal itulah yang kita gembiranya. Yang kita gembira sebab Allah bagi rahmat kepada kita supaya boleh beramal tadi. Dan di sinilah kita lihat bagaimana bila kita berpegang, bersandar dengan rahmat Allah, maka ini tidak akan mengubah kekuatan kita, kebersamaan kita dengan Allah. Jadi sebab tu dah sebut tadi, dan bila kita berdoa contohnya, maka kita nak berdoa tadi, kita nak kena rasa bahawa kita berdoa tu kan, syukur kita, gembira kita sebab Allah bagi rahmat pada kita. Kita nak rasa macam itulah kan. Jadi bukan kita nampak kita kata sembahyang tu, puasa tu. Contoh satu berlaku apabila contohnya kita nak sebut kat sini, berlaku pada satu ketika dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Bani Israel. Ada seorang Bani Israel yang telah beramal selama 500 tahun. 500 tahun duduk di atas sebuah bukit yang tinggi, yang tak ada orang ramai, di atas gunung, sebuah pulau, dan kemudian beramal siang malam, pagi petang, sembahyang, puasa, beramal, tak buat maksiat langsung 500 tahun. 500 tahun. Dan kemudian akhirnya dia pun dimatikan, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yang cerita ni. Kan dia kata apa? Semua rahmat dunia ni semua turun melalui orang tu. Jadi dia turun ke situ baru pergi tempat lain. Malaikat turun ke situ baru pergi tempat lain. Nak tunjukkan bagaimana kita kata dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya dia pun dimatikan. Namanya sampai mati, dan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Jibril kepada dia, kata apa? Dia kata maka pada ketika dibangkitkan, maka dia pun berada di hadapan Allah untuk dihisap. Maka dia berada di hadapan Allah untuk dihisap. Maka Allah SWT pun berfirman, masuklah kamu ke dalam syurga aku dengan rahmat aku. Main dengan rahmat Allah. Masuklah kamu dalam syurga. Dia dah beramal, tak buat maksiat apa semua 500 tahun. Kemudian dia kata, masuklah kamu hamba-Ku dengan rahmat aku. Masuk kamu dalam syurga. Maka dia pun berkata, ya Allah, dia kata, aku beramal selama 500 tahun. Aku beramal. Boleh tak aku nak masuk dalam syurga dengan amal aku? Masuk dengan sebab amal, bukan sebab rahmat Allah. 3 kali Allah berfirman. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui pun memerintahkan malaikat, cuba kira amalannya 500 tahun, pagi, petang, siang, malam, beribadah, puasa, sebagainya, tak ada maksiat sebagainya. Maka berbanding dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi kepada dia. Maka dihitung oleh malaikat. Maka malaikat menggambarkan bahawa amalan dia siang, malam, pagi, petang selama 500 tahun itu
hanya cukup sekadar, mungkin juga cukup atau tak cukup untuk nikmat sebelah mata. Jadi mata kita ni ada dua. Jadi sebelah mata ni pun tak cukup syarat untuk beramal, nak dapatkan, nak balas nikmat sebelah mata. Sebelah mata. Jadi kita bayangkan rahmat Allah ni macam mana pada kita. Macam mana nikmat Allah, rahmat Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah, latifnya Allah, halusnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha halus, memberikan rahmat ni kepada manusia. Digambarkan bahawa sebelah mata pun tidak boleh nak menandingi, amal yang 500 tidak boleh menandingi sebelah mata nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menangislah dia. Menangislah dia. Dia pun kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maka Allah pun masukkanlah dia sesuai dengan firman dia tadi, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita lihat bagaimana kita ni pada hari ini, kita terlupa bahawa di dalam hati kita ni sepatutnya ada satu perasaan ar-raja, satu perasaan berharap kepada Allah. Berharap kepada apa? Berharap kepada keampunan Allah, berharap kepada kasih sayang Allah, berharap kepada rahimnya Allah, rahmannya Allah, berharap kepada sifat Allah yang maha halus, yang maha menolong, yang maha melindungi, dan berharap kepada rahmat Allah, anugerah Allah. Jadi dalam hati kita mesti ada ni. Inilah satu proses yang mesti kita lakukan untuk merawat diri kita, sehingga apabila kita solat, kita berhadapan dengan Allah, bukan sahaja kita nak menghadirkan hati kita, bukan sahaja kita nak faham apa yang kita baca, bukan sahaja kita nak merasai ta'zim, merasai kebesaran Allah, keagungan Allah, merasai kita perlu kepada Allah, memerlukan Allah, kita merasakan fakir di hadapan Allah. Bukan sahaja kita nak merasa haibah, kehebatan Allah, dan bimbang takut dengan murka Allah contohnya, tetapi kita juga sebenarnya nak merasai satu perasaan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku sembahyang ni, aku menghadap Engkau dengan penuh kelemahan, dengan penuh kesusahan, penuh kesalahan, penuh kesilapan, penuh kehinaan. Maka ya Allah, aku letakkan harapanku padamu. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkaulah Tuhan Al-Latif, Engkaulah Tuhan yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Kita meletakkan sifat-sifat Allah yang maha mulia tadi sebagai harapan kita. Maka jadilah solat kita itu bertambah lagi kekhusyukannya, kerana bukan sahaja kita ta'zim, bukan sahaja kita merasa haibah Allah, hebatnya Allah, hebatnya Allah, tapi kita merasa perasaan berharap pada Dia. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan, ya Allah, aku sembahyang ni banyak salah, banyak tak betul, banyak tak khusyuk. Ya Allah, Kau terimalah amalan-amalan kami. Ya Allah, kita pun minta pada Allah, berharap. Jadi sinilah kita lihat, apabila kita meletakkan harapan kita kepada Allah di luar sembahyang, lagi kita letakkan harapan kita pada Allah, dan kemudian apabila kita telah bersolat, tentulah harapan kita itu lebih tinggi lagi kepada Allah. Kita datang dengan penuh kerendahan hati, kita datang dengan penuh rasa hina, rasa berdosa, rasa lemah, rasa penuh dengan, kita kata, karat-karat jahiliah yang banyak masih lagi tidak kita boleh buang daripada dalam hidup kita ni. Karat-karat jahiliah ni perkara yang gelap, yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kita datang dengan kelemahan, kita datang dengan kepasrahan, kita menyerah pada Allah, tetapi hati kita letakkan kepada harapan tadi itu kepada Allah. Jadi macam mana kita nak melatih hati kita supaya meletakkan harapan pada Allah? Tidak lain, kita jangan bergantung dengan kebaikan kita, jangan bergantung dengan amalan kita, jangan bergantung dengan apa yang kita katakan sebagai perkara yang kita buat tolong orang. Jangan. Kita tolong orang, kita sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh beramal, kita boleh bertaubat, kita boleh bertakwa, istiqamah dengan amalan tadi, itu pun dengan rahmat Allah. Maka walaupun kita kata kita boleh buat sesuatu yang elok, yang baik, yang amal soleh tadi,
tapi hati kita sentiasa rendah diri, minta, ya Allah, aku dah beramal yang aku mampu, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Allah, aku buat maksiat, aku buat dosa, aku penuh dengan kelemahan, keaiban aku banyak, ya Allah, ampunkanlah ya Allah aku. Kita harap rahmat Allah supaya Allah boleh mengampunkan kita. Dan di sinilah apabila kita berpegang kepada apa yang kita sebut dari rahmat Allah, anugerah Allah tadi, maka kita letakkanlah rahmat Allah tadi dengan janji-janji Allah. Kita pun yakin dengan janji Allah. Kita yakin. Sebab apa lagi kita nak berpegang? Tuan-tuan, apa lagi yang kita nak berpegang? Melainkan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak merasakan ketenangan itu? Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita sekiranya kita sentiasa mengingatinya. Sentiasa kita zikir kat dia, ingat dia, merasai bersama dengan dia, dan kemudian kita yakin dengan dia, yakin dengan janji-janji dia, yakin. Yakin ni maknanya percaya, tak ada sikit pun rasa tak percaya, was-was, wahan dan sebagainya. 100% yakin dengan Allah. Ini sekarang ni kita letakkan. Macam semalam kita bincang tentang perancangan jahat mereka tentera-tentera Al-Masih Dajjal. Mereka bukan sahaja ada think tank politik, think tank pemerintahan, mereka ada think tank dari sudut kemanusiaan juga, think tank dari sudut hidup, hidup kita kata bersama, united, bersama-sama, iaitu dengan hidup bersama dengan menghadapi krisis dan sebagainya. Kita dah bincang tentang the Club of Rome, the Club of Rome. Jadi kita melihat mereka merancang banyak lagi sebenarnya dia punya agensi itu, tapi kita tak cukup masa lah. Yang sebut sini, kita mungkin rasa bimbang, takut. Dia akan gunakan biological weapon. Dia akan gunakan virus tadi. Ataupun dia akan gunakan, disebut sebagai, apa digambarkan tadi, climate change. Cuaca. Mungkin kemarau, mungkin hujan, mungkin banjir, mungkin gempa bumi, mungkin puting beliung. Jadi kita lihat, macam mana kita nak tenang. Macam mana kita nak tenang dengan segala kesusahan, segala perkara-perkara yang kita kata-kata menakutkan kita, maka tidak lain kita kena sentiasa zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati akan tenang. Dan di manakah ketenangan itu berada? Dalam zikir. Dalam zikir ni mana ketenangan tu? Datang daripada mana zikir tadi? Ketenangan tadi zikir yang ada yakin, yang ada keyakinan kepada Allah. Kita yakin Allah Tuhan, kita yakin Allah Rabb dan Ilah. Kemudian dengan keyakinan itu kita bergantung harap pada Dia. Ya Allah, aku yakin dengan Kau, ya Allah. Ya Allah, aku yakin dengan janji-janji Kau, ya Allah. Maka ya Allah, aku berharap pada janji-Mu. Aku berharap kepada rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu apa? Rahmat-Mu kalau aku buat dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Kalau aku lemah, ya Allah, tingkatkanlah, baikilah kelemahan aku. Jadi, bila kita ingat Allah, bersama dengan keyakinan tadi, dan satu perasaan berharap pada Allah, rahmat Allah tadi, maka insya-Allah seseorang itu yang bergantung harap, dan kemudian dia boleh bergantung, bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, maka ketika itulah hati dia akan tenang. Baru hati kita tenang. Jadi sembahyang ini ialah kemuncak kepada harap tadi, di luar tadi. Dalam sembahyang ni paling tinggi harapan kita letak pada Allah. Sebab tu kita rokok pada Allah. Allahu Akbar. Kita angkat tangan tu. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita dah merasai kebesaran Allah, janji Allah, kehebatan Allah. Kita merasai kekerdilan kita. Kita merasai kekurangan, kelemahan kita, dosa kita. Dan kita merasai kita bergantung pada Dia, berharap pada Dia. Allahu Akbar, kita berjanji pada Allah, aku hanya akan berharap pada Engkau saja, ya Allah. Jadi dalam sembahyang ni, kita letakkan sepenuh harapan kita. Meningkatkan sepenuh. Setiap kali kita solat, kita tingkatkan perasaan ar-raja kepada Allah. Kepada rahmat Allah, kepada janji Allah tadi. Dengan sifat Dia yang maha hebat, maha sempurna, al-azim. Sifat Allah yang maha suci daripada segala kelemahan. Subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kita membaca zikir-zikir itu, contohnya kita merasai
harapan kita pada Allah. Kenapa Allah kita tinggikan, Allah kita agungkan, kenapa Allah kita besar-besarkan, kenapa Allah kita letakkan sebagai Rabb dan Ilah, tempat kita mengadu, tempat kita berharap, tempat kita berdoa. Kerana dialah yang Maha Agung tadi. Di situlah hati kita bersandar, hati kita berharap pada dia. Maka ketika itu tenanglah kita. Maka jadilah solat itu bukan saja khusyuk, bukan saja memberikan kekuatan, tetapi memberikan ketenangan. Kerana ketika solat, kita memperbaharui raja, memperbaharui harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya solat, tuan-tuan. Indahnya solat. Sebab itulah bila kita solat, sebenarnya solat itu memberikan kekuatan pada kita. Kenapa? Kerana ketika solat, kita memperbaharui iman kita. Tajdid iman. Kita memperbaharui keyakinan kita. Kita memperbaharui kan, sifat kita membesarkan Allah, ta'zim. Sifat kita merasakan diri kita fakir. Sifat kita merasa haibah Allah. Sifat kita bergantung atau berharap pada Allah Ar-Raja. Jadi apabila kita boleh melakukan yang demikian, Ar-Raja tadi berada di dalam solat kita, dengan prosesnya kita tidak bergantung dengan amal, kita tak bergantung dengan dunia, kita tak bergantung dengan makhluk, kita tak minta pada makhluk, harapan kita tak bagi pada makhluk, kita bagi pada Allah sahaja semata-mata. Maka bila kita solat, hati kita akan menjadi kuat dan tenang. Kuat dan tenang. Maka jadilah solat itu benteng. Baru dia menjadi benteng. Di akhir zaman, baru jadi benteng, menjadi satu kubu yang kuat. Bila kita solat, Allahu Akbar, Dajjal dekat depan rumah dah. Dajjal dah ada di depan rumah. Tentera ni dah keliling rumah kita. Contohlah. Dia tunggu masa je nak ambil kita, nak tangkap kita mungkin. Nak rampas apa yang ada pada kita mungkin. Kita tak ada apa-apa dah yang mampu nak berlawan dengan dia dari sudut kekuatan kita. Kita hanya ada harapan pada Allah. Jadi solat tadi, Allahu Akbar, hati kita rendah, fikiran kita rendah pada Allah. Ya Allah, kepada Engkau aku berserah, kepada Engkau aku yakin berserah, dan kepada Engkau aku meletakkan harapan aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Maka selepas itu berlaku apa pun, sama ada baik ataupun buruk, maka tetap harapan kita pada Allah tinggi. Kalau baik, Allah izin baik, maka itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, memberi kebaikan kepada kita, mudahkan kita kat dunia. Kalau Allah tak bagi kita baik, mungkin kita bagi satu yang kesusahan pada kita, maka itulah merupakan satu rahmat Allah. Allah memberi ujian kita, dan kita boleh bersabar, dan kita boleh berzikir. Kita tahu, kalau Allah bagi satu ujian, satu kita kata satu yang menyusahkan kita, pada masa itu kita tahu bahawa sebenarnya Allah nak bagi satu yang lebih baik daripada apa yang ada daripada kita pada masa itu. Kalau sekarang kita uji dengan kemiskinan, kalau sekarang kita diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesusahan, maka sebenarnya Allah nak bergantikan semua yang diberi dengan sesuatu yang lebih baik berganda-ganda. Itulah harapan seorang hamba. Jadi Ar-Raja yang ada pada seseorang yang solat, maka dia akan menjadi kuat, menjadi tenang bersama Allah. Jadi macam mana cara kita melatih tadi? Jangan kita bergantung, bersandar dengan amal kita. Kita rasa gembira, kita boleh semayang. Kita rasa gembira baca Quran, rasa gembira. Kita jangan rasa gembira sebab kita boleh beramal, tapi kita rasa gembira sebab rahmat Allah datang kepada kita, menyebabkan kita boleh beramal. Rahmat Allah datang kepada kita, menjadikan kita seorang yang boleh bertaubat, bertakwa, istiqamah. Maka kita gembira dengan rahmat Allah. Bila kita berada dalam keadaan berdosa, kita buat dosa, dan kita buat benda yang lemah contohnya, maka kita nak rasa rahmat Allah datang, maka kita bertaubat. Kita bertaubat. Maka inilah yang akan memberi kekuatan pada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan bantulah sikit sebanyak sebagai peringatan pada hari ini, berkenaan salah satu daripada sifat ataupun kita kata kekuatan yang ada di dalam solat, selain daripada hadirul qalb, menghadirkan hati, dan kita memahami, tafahum, kita faham apa yang ada, kita menjadi orang yang mengagungkan Allah, ta'zim, kita menjadi orang yang merasai kehebatan Allah, haibah dan khaufillah, dan kita nak merasai ar-raja, kita rasa berharap pada Allah.
meletakkan sandaran kita kepada Allah, rahmat Allah. Kita nak rasa mulai sekarang, kita nak latih diri kita supaya setiap perkara yang berlaku kita nak rasa itulah rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan bila kita sebut rahmat Allah, maka sudah tentulah hati kita akan bergantung pada rahmat Allah. Bila bergantung kepada rahmat Allah, maka kita bergantung kepada Allah. Maka hati itu akan sentiasa kuat dan tenang. Sebab rahmat Allah sentiasa bersama kita. Rahmat Allah sentiasa bersama kita. Walaupun dalam keadaan kita sakit, ada rahmat Allah. Walaupun dalam keadaan kita kaya ataupun sihat, ada rahmat Allah. Dalam keadaan kita miskin, ada rahmat Allah. Dalam keadaan kita susah, ada rahmat Allah. Dalam keadaan kita senang pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita fokus kepada rahmat Allah tadi, kepada anugerah Allah. Maka bila kita mula fokus yang itu, maka hati kita semakin tunduk, boleh khusyuk kepada Allah, boleh tawaduk kepada Allah, boleh tadaruk, kita boleh merasa memerlukan Allah, and kita boleh fokus. Jadi inilah yang akan membina kekuatan. Bila solat kita ada kekuatan, walaupun ujian yang besar, tapi pergantungan dan harapan kita tinggi kepada Allah. Dan sesungguhnya setinggi mana harapan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha hebat daripada harapan yang ada pada kita itu. Insya-Allah, itulah janji Allah. Maka kita akan rasa lebih seronok. Sebab tu orang ada masalah dia sembahyang, ada masalah dia solat, ada susah dia solat. Kenapa? Solat tu membina harapan. Membina harapan dia, harapan kepada Allah tadi, harapan kepada janji Allah, harapan kepada kasih sayang Allah tadi. Maka dia bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Maka jadilah insya-Allah sembahyang itu sebagai bekalan dia. Insya-Allah aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Itulah sikit sebanyak sebagai peringatan untuk pada pagi ini. Insya-Allah kita tangguh dengan baca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, insya-Allah minta tolong viral-viralkan, sampaikan supaya mudah-mudahan perbincangan kita akan dapat dimanfaatkan oleh seramai mungkin sahabat kita, saudara kita, keluarga kita insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.